Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk tips seterusnya. Hari ini saya nak berkongsi pasal Google Data Studio dan macam mana dia banyak bantu dalam saya menyediakan laporan dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah difahami lah. Okey. Jadi Google Data Studio ni kalau nak compare dia lebih kurang seperti Power BI, itu desktop application dari Windows lah. Kalau yang Google punya version ni Google Data Studio. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya akan tunjukkan macam mana kita boleh gunakan Google Data Studio ni dalam kerja kita sehari-hari. Okey, sebagai contoh saya nak create Google Data Studio ni. Kalau data dia boleh datang mudah kalau kita guna Google Sheet lah. Sebab dia online, dia update secara online dan dia lagi compatible. Jadi saya akan gunakan Google Sheet untuk masukkan saya punya laporan. Okey, dekat sini saya tulis laporan ni sebagai data contoh nama file ni Data Studio. Okey, saya akan ambil ini adalah Wikipedia senarai daerah bagi setiap negeri di Malaysia. Jadi kita nak buat report olok-olok lah. Contohnya kita tengok Johor. Okey, kita ambil Johor ni, daerah kat Johor. Saya copy, saya paste. Saya nak dia punya daerah saja. Daerah dia kita ambil Johor Bahru, Batu Pahat sampai Mersing ni. Okey, yang lain kita boleh delete. Kemudian saya ambil mungkin daripada Kedah, kita ambil sampai Sydney. Saya nak dia punya daerah-daerah saja. So saya ada Sungai Petani, Sydney. Ini adalah Kedah. Ini adalah Johor. Okey, yang lain kita boleh delete. Kemudian saya nak ambil mungkin daripada Sabah, sebab nak tunjuk dalam map kan, kita ambil bahagian Sabah. Okey, Sabah saya akan ambil Kota Kinabalu sampai Kota Marudu lah contohnya. Okey, so yang lain ni kita boleh delete. So ini adalah daerah negeri. Kemudian saya nak catatkan jualan dan juga kos untuk setiap daerah ni. Okey, saya akan taruh jumlah jualan tu random saja, sama dengan random between 100 ke 500. Okey. Kemudian kos random between 10 hingga 100 RM lah Make sure bila dah buat random between ni kena paste balik, sebab nanti dia akan bertukar-tukar dia punya value tu. Okay, so sekarang kita ada daerah, negeri, jualan dengan kos. Johor Bahru, negerinya Johor, jualan 334, 50 dan sebagainya. Okay, jadi ini adalah contoh satu laporan jualan dan kos untuk daerah di Malaysia. Okay, jadi kita dah ada file Data Studio ni. Kalau kita pergi Google Data Studio, kita klik blank report. Okey, dia akan tanya data source daripada mana. Ada macam-macam Google Analytics kalau yang ada main Google Ads dan sebagainya. Tapi saya ambil daripada Google Sheet, senang. Kita upload daripada file pun boleh juga kalau ada CSV. Tapi saya ambil Google Sheet. File saya nama tadi Data Studio Sheet 1. First row as header, klik add. Okey, dia akan keluar macam ni. So dekat sini ada insert ni, boleh tengok macam-macam. Boleh taruh bullet chart, time series dan sebagainya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh korang
orang kata cuba-cubalah kan nak buat laporan, tapi hari ni saya nak fokuskan kepada Google Map. Macam mana saya nak tunjukkan, kalau saya klik Johor Bahru, dia akan keluar dekat map berapa banyak jualan dia, berapa banyak kos dia. Okay, jadi untuk yang pertama saya akan masukkan dia punya table, pivot table dia. Saya akan masukkan 2, so saya copy paste lagi satu. Sebab satu saya nak tunjukkan negeri. Ini belah kanan ni kita masukkan kita punya ni lah apa yang kita nak paparkan. Kemudian saya nak tunjukkan jualan dan saya nak tunjukkan kos. Jadi dia akan keluar macam ni ya, Sabah, Johor, Kedah, jualan dan kos dan sebagainya. Kemudian saya nak tunjukkan grand total dan juga saya nak sortkan by nama negeri ascending. Okay, and then last kali jangan lupa klik apply filter ni. Sebab kalau kita klik apply filter ni, nanti kalau kita klik negeri Sabah, Kedah dan Johor, dia akan filterkan report-report yang lain. Jadi saya akan tunjukkan lebih lanjut ya. Okay, part yang kedua ni saya nak highlightkan daerah. Jadi kalau kita klik kat sini, kita tengok kat sini dia ada daerah. Lepas tu column dimension negeri ni saya tak nak. Saya nak dia punya jualan dekat matrix dia. Dan saya nak kos. Record count tak perlu Macam biasa saya nak tunjuk grand total dan juga saya nak sort. Kali ni saya nak sort by jualan mana yang paling banyak descending. Kemudian klik apply filter dekat sini. Okey, seterusnya saya pergi sini insert Google Map. Ini yang saya nak kongsi ni. Senang sangat Google Map. Sebab apa? Secara automatik dia akan tunjukkan pada kita invalid dimension ni. Sebab selalunya Google Map ni dia baca yang US punya kan. Sebab kita bila kita type daerah, dia memang tak akan auto detect. Jadi kita kena tarik daerah tu dekat sini. Dan secara automatik dia akan tunjuk, dia akan keluar terus ya dekat daerah-daerah dalam report kita ni. Kemudian kita nak highlight jualan di bawah bubble size. Dia akan tunjuk bubble ikut jualan ni. Lagi besar jualan, lagi besar bubble dia. Dan kita juga nak highlight sales memang banyak tapi kos tinggi ke tak. So kita taruh di bawah color, bubble color Okey. Kemudian map ni kita boleh format dia dekat style ni. Saya suka yang standard ni. Saya tak nak roads ni mengacau sebab kita bukan nak cari jalan kan. Landmark semua pun saya tak nak. Label saya nak. Kemudian bubble tu saya kecilkan sikit. Okey. Colors ni tadi nak tunjuk kos kan. Jadi saya akan tunjuk paling tinggi kos megah. Kalau tengah-tengah dia megah yang cair sikit. Dan megah paling cair untuk yang kos tak tinggi sangat. Okey. So sebenarnya dah siap dah ni kita punya report ni. Jangan lupa dekat Google Map ni letak juga apply filter. Jadi tuan-tuan puan-puan tengok report ni dia dah siap dan dia secara live. Nanti bila kita update apa-apa data baru dekat data studio ni, punya file dekat Google Sheet ni, sini pun akan ikut sekali. Jadi saya akan taruh report dekat sini, data studio sample Okey. Jadi bila kita klik view, inilah report kita. Kalau kita nak tengok full screen, kita boleh tengok macam ni, full screen. Okey. Jadi tuan-tuan tengok kalau saya klik Johor, dia akan automatic pilih all the districts dalam Johor. Dan daripada sini kita dah boleh tengok dah. Kalau yang ini bulat besar maksudnya sales banyak, tapi bila dia merah pekat maksud dia cost dia pun tinggi berbanding yang lain lah. Kalau kita klik Johor balik, dia akan masuk balik semua. Kedah, Sabah dan sebagainya. Atau kita nak klik daripada map pun boleh. Kita boleh pergi dekat map, kita zoom map. Saya nak tengok bahagian Kota Belud. Klik dekat sini, dia akan buat yang sama juga. Jadi sangat mudah kan? Okey. Jadi yang saya suka data studio ni, kita boleh akses dia dekat mana-mana. Kalau data ni tak terlalu sensitif, kalau tengok kita boleh share. Kita boleh manage akses dia. Kita boleh
only specific people, maknanya kita invite dia punya Gmail dan sebagainya, dia saja boleh tengok. Atau kalau data ni memang tak sensitif, anyone on the internet can find and view, ataupun anyone with the link can view. Jadi kalau saya pilih anyone with the link and view, provided that data ni tak sensitif lah. Kalau sensitif, gunakan yang lain tu, specific people can access. Jadi saya nak tunjukkan macam mana saya copy link ni. Okay, kemudian saya close. Sekarang ni saya akan masuk incognito window. Maknanya ini dia adalah private punya browsing. Maknanya even kalau saya punya Gmail tak login pun, kalau tengok kat sini tak login Gmail, tapi ini link data studio tadi yang saya copy tu, saya masih boleh view. Okay, kalau kita tengok sini tadi data studio sample ni, sharing setting dia, manage access. Okay, anyone with the link can view, save. Saya lupa save tadi. Maaf okay, saya copy. Sekarang saya pergi ke incognito window. Saya paste link tadi. Dan saya boleh view. Terus. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya share link ni dekat WhatsApp tu buka terus boleh nampak dan terus kita boleh view seperti mana yang saya demonstrasikan tadi. Sangat mudah. Mersing, Kota Marudu. Ini campurkan daerah, jadi kita pergilah Kedah. Kedah dia keluar daerah dia saja. Kalau kita klik Johor, dia keluar daerah dia saja. Jadi ini yang saya nak share untuk hari ini. Google Data Studio dia sangat kerja saya. Data Studio. Okey, terima kasih. Nanti kita akan jumpa untuk video yang seterusnya. Saya insyaAllah akan berkongsi lagi tips-tips ikut pengalaman yang saya ada lah, insyaAllah. Terima kasih.